Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidil ma'sum sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahli mahabbati wa aflah syu'un al-ummati wa farij anna al-humuma wal-ghumuma ya hayyu ya qayyum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita peluang memenuhkan masa yang ada ini dengan mengambil jalan yang bermanfaat, yakni dalam bicara ilmu pembacaan kitab hikam. Dan insya-Allah selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya kepada ahli keluarganya, para sahabat, golongan tabi'in, tabi'un tabi'in dan mereka yang mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ustaz ucapkan selamat datang kepada semua jemaah di mana saja berada, sama ada di Singapura ke, Sabah, Sarawak ke, Semenanjung dan seumpamanya. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi kebaikan kepada kita semua. Jadi insya-Allah pada malam ini kita sambung pembacaan kitab hikam kita. Kita sampai kepada muka surat masih lagi 66. Muka surat 66. Berkata Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari di dalam matan hikamnya, Al-arifu la yazulu ittiraruhu wala yakunu ma'a ghairillah qararahu. Artinya, orang yang arif itu, orang yang mengenal Allah Ta'ala itu, ataupun sang wali Allah, para wali Allah itu, sentiasa berkehendaknya orang yang arif itu tiada hilang berkehendaknya kepada Allah. Orang yang arif itu, para wali Allah Ta'ala itu, tidak pernah hilang dia rasa berkehendak kepada Allah. Dan tiada ada serta yang lain daripada Allah tetapnya. Dan dia pula tiada yang selain daripada Allah. Dan tiada yang lain dia berhajat kepada selain pada Allah. Maka dikatakan bahawa dalam matan ini memberitahu kita dua perkara. Yang pertama, al-arifu la yazulu ittiraruhu. Orang arif ini tidak hilang ittirar. Ittirar ni macam iftiqar, tapi lebih lagi pada iftiqar. Iftiqar ini bermakna berhajat. Dan ittirar ini maknanya sangat-sangat berhajat kepada Allah. Maka para wali Allah, sang wali Allah, dia tidak hilang rasa berhajat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Dan yang kedua, wala yakunu ma'a ghairillah qararahu. Dan yang kedua, tiada ada serta yang lain daripada Allah tetapnya, dan dia tidak ada selain daripada Allah Ta'ala di dalam hatinya. Di dalam hatinya hanya Allah. Tidak ada yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Muka surat 66 kita sambung pada bacaan muka surat 66. Maka sifat ittirar ini, sifat berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah sifat yang terpuji, dan itulah sifat yang sebenar. Sifat hamba. Jadi salah satu daripada sifat wali Allah adalah sentiasa berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana sememangnya tidak ada sesuatu selain pada Allah.
tidak ada sesuatu yang selain daripada Allah yang dapat memuaskan hati kita. Tidak yang dapat memuaskan hati, tidak ada. Yang dapat memuaskan hati kita hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu, ia juga sedar bahawa sang wali Allah Ta'ala ini juga sedar bahawa dirinya sangat lemah. Dirinya sangat fakir. Dan mengetahui bahawa hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja yang memiliki kekuatan dan yang memiliki kekuasaan. Maka tidak ada pada dirinya kecuali semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan yang demikian, berkaitan dengan perkara ini, maka sang wali ini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, yakni dikatakan bahawa sang wali Allah Ta'ala ini sentiasa sangat berhajat kepada Allah. Keadaan sangat berhajat kepada Allah Ta'ala itu sentiasa ada. Dan yang kedua, hamba Allah, maknanya dikatakan dia adalah sifat hamba Allah, sifat wali Allah Ta'ala ini yang kedua, tidak ada di dalam hatinya kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ini sifat sang hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka orang-orang yang mengenal Allah, orang-orang yang ahli makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka sebenarnya tidak ada keperluan. Keperluan mereka hanya Allah. Mereka tidak ada keinginan. Keinginan mereka hanya keinginan Allah. Sebab itu sang wali Allah, kalau ditanya kepada mereka, orang yang arif billah, kalau diberi pilihan kepadanya, adakah kamu mahu menjadi orang kaya yang bersyukur? Ataupun menjadi orang fakir yang sabar? Contohnya. Ataupun adakah kamu ingin menjadi orang yang masyhur? Orang yang masyhur, orang yang ada pengaruh, ada pengikut, tetapi dalam keadaan tidak terpengaruh, tidak sombong. Adakah kamu ingin menjadi seorang pemimpin ataupun orang yang ada pengikut yang tidak sombong? Ataupun kamu nak menjadi orang fakir yang sabar? Ataupun kamu nak jadi orang kaya yang bersyukur? Maka orang yang mengenal Allah, makrifat kepada Allah Ta'ala, dia tidak ada pilihan. Dia akan menjawab, saya memilih mengikut apa yang Allah pilih. Kalau Allah Ta'ala menjadikan dia fakir, maka dia tidak berduka cita. Bahkan dia gembira kerana itu pilihan Allah. Tapi kalaulah dia dipilih menjadi orang yang kaya, maka dia tidak sombong. Kerana dia mengetahui dia itu tidak memiliki apa-apa. Kalau dia menjadi pemimpin, seperti Umar bin Abdul Aziz menjadi pemimpin, maka dia menjadi pemimpin yang zuhud. Kerana dia tidak ada keinginan. Keinginan dia itu hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dikatakan bahawa sifat orang itu ada kekayaan ataupun kemiskinan ataupun ada kedudukan, itu ada sifat yang aradi, sifat yang mendatang. Sifat yang mendatang maknanya dulu dia miskin, tiba-tiba jadi kaya. Ataupun dia kaya, tiba-tiba jadi miskin. Ataupun dia dahulu tidak ada apa-apa. Dia tidak ada apa-apa, orang biasa dilantik menjadi pemimpin. Itu sifat yang mendatang. Dan sifat yang mendatang itu boleh pergi. Daripada kaya jatuh miskin. Daripada miskin naik kaya. Daripada jadi pemimpin. Tiba-tiba tidak ada jawatan. Itu sifat yang boleh datang, boleh pergi. Tetapi sifat yang tak datang, tak boleh nak pergi. Datang dengan dia tak pergi-pergi. Adalah sifat kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik seseorang itu dalam keadaan kaya ataupun dalam keadaan miskin. Maka lihatlah orang yang mengenal Allah Ta'ala ini, sifatnya itu dia sentiasa berhajat kepada Allah. Berhajat kepada Allah Ta'ala dalam keadaan
dia ini sentiasa beribadah kepada Allah dalam keadaan meninggalkan maksiat terhadap Allah, dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu perbezaan orang yang arif billah. Hajat mereka kepada Allah ini sentiasa dalam apa jua keadaan. Berbeza dengan kita. Kita sangat berhajat kepada Allah ketika mana kita ini terdesak. Ketika mana kita terdesak, Allah, kita sangat-sangat berhajat kepada Allah. Dan kita ini beribadat bersungguh-sungguh bila kita ada hajat-hajat kita tertentu. Baru kita beribadat bersungguh-sungguh. Maknanya berhajat bersungguh-sungguh. Barulah kita ini akan bersungguh-sungguh. Bila ada hajat, bila ada benda terdesak. Tetapi sang wali Allah sama aja. Ketika mana dia sangat berhajat, dalam keadaan terdesak, dia berhajat pada Allah. Dalam keadaan dia tidak terdesak, dia berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau ada masalah, contohnya apa? Contohnya kenderaan kita hilang. Bila kenderaan hilang, kita pun semayang hajat sungguh-sungguh, kita berdoa sungguh-sungguh. Kerana apa? Benar-benar berhajat pada Allah. Tetapi bila saja Allah Ta'ala memberi kembalikan kenderaan kita yang hilang, ataupun kita mendapat kenderaan yang lain, ataupun Allah memberi rezeki yang lain, maka kesungguhan kita dalam memohon kepada Allah, dalam beribadat kepada Allah itu berkurangan. Inilah sifat orang-orang awam. Sifat sang wali Allah tak kira sama ada dia kaya, dia miskin, maka hajatnya kepada Allah Ta'ala itu tidak berkurangan. Sentiasa berhajat kepada Allah. Maka dikatakan, orang yang arif itu sentiasa berkhendak kerana ia melihat akan fakir dirinya. Kenapa dia sentiasa berhajat pada Allah? Sentiasa berkhendak pada Allah? Kerana dia melihat akan dirinya adalah fakir. Tak pernah merasa kaya. Walau mempunyai harta, tak pernah merasa kaya. Tidak pernah rasa memiliki. Itulah orang fakir. Orang fakir kepada Allah, dia tak pernah rasa memiliki. Walau dapat harta banyak pun, dia tahu itu bukan miliknya. Maka dia melihat akan fakir dirinya. Dan dilihat akan lemahnya dirinya. Dan dilihat akan daifnya dirinya. Begitulah. Bila merasa lemah, Allah tolong. Tengok Nabi dahulu, Allah menolong Nabi SAW bila mana dia merasa dirinya hina kepada Allah. Merasa hina kepada Allah itu sifat hamba. Jangan merasa megah dengan Allah. Jangan merasa mulia. Rasa hina. Bila merasa hina di hadapan Allah, Allah muliakan. Sebab itu Allah berfirman, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. Allah Ta'ala memberi pertolongan kepada kamu bila kamu merasa diri kamu hina. Bila rasa diri hina, maka Allah Ta'ala beri pertolongan. Kalau seorang tu rasa fakir, tak ada apa-apa, Allah Ta'ala beri sedekah. Allah Ta'ala beri kepadanya. Kerana Allah berfirman, innamas sadaqat lil fuqarat. Sesungguhnya sedekah itu bagi orang fakir. Orang fakir, orang-orang sufi, ayat itu ditafsir oleh orang sufi. Siapa yang merasa dirinya fakir kepada Allah, Allah beri zakat padanya. Zakat apa? Zakat ilmu. Zakat ilmu, zakat keyakinan kepada Allah. Baik. Maka sifat orang arif ini, arif billah ataupun dikenali dengan makrifah. Makrifah ini banyak orang tertanya-tanya apakah yang dikatakan makrifat. Maka makrifat ini ada dua pengertian. Satu pengertian makrifat dari segi dia panggil apa ini? Pengertian makrifat dari segi asas ataupun dari segi asas dia pengertian makrifatnya, dan satu lagi dari segi umum. Apa dia dari segi umum? Apa dia dari segi asas makrifat tadi? Maka makrifat dari segi asas itu adalah
keyakinan yang sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan yang sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan bahawa makrifat itu maknanya seseorang itu benar-benar yakin kepada Allah. Ini yang dikatakan awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Ini makrifat dari segi maknanya umum. Dari segi umumnya, dari segi asasnya, iaitu keyakinan kepada Allah. Orang yang mencapai makrifat, itu para wali Allah, mereka adalah orang yang benar-benar yakin kepada Allah. Yakin kepada Allah bahawa Allah lah yang memberi rezeki pada dia. Dia tidak susah, dia sentiasa berhajat pada Allah. Keadaan macam mana, hari orang susah ke, orang senang ke, dia sentiasa begitu keadaannya. Kalau kita tengok zaman sekarang, musim PKP ke, musim tak PKP, tengok dia tenang saja. Ini para wali Allah. Sentiasa berhajat pada Allah. Dia tidak berhajat pada makhluk. Walau susah macam mana pun, dia tidak berhajat kepada makhluk. Dia hanya berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dikatakan makrifat itu adalah orang itu sentiasa merasa benar-benar yakin kepada Allah. Yakin Allah memberi rezeki kepada dia. Yakin bahawa Allah Ta'ala lah yang menjaga dia siang dan malam. Yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala lah yang menentukan segala-galanya. Ini dipanggil makrifat dari segi umumnya. Inilah yang dikatakan makrifat umumnya. Adapun dari segi khususnya, makrifat itu adalah nurun yakzifuhu Allah fi qalbi abdihi. Cahaya yang dicampakkan di dalam hati hamba dia tadi. Cahaya yang dicampakkan di dalam hati sehingga cahaya itu dapat musyahadah kepada Allah. Sehingga dapat memandang kepada Allah. Maka itu dipanggil makrifat. Sehingga dia ini melihat sesuatu, dia mengingati Allah, ataupun bersama sesuatu itu ada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cahaya yang dicampakkan dalam hati ini, yang mana cahaya ini untuk musyahadah pada Allah, cahaya ini semakin hari semakin bercahaya. Semakin hari semakin terang apabila seseorang itu membersihkan hatinya dengan zikrullah. Hatinya dengan berzikir kepada Allah, maka cahaya dalam hatinya semakin terang sehingga dapat memandang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beribadat seolah-olah melihat Allah. Ini yang dikatakan makrifat secara khusus. Maka orang yang mencapai makrifat bila mata hatinya bercahaya kepada Allah Subhanahu wa taala, memandang Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merasa dirinya fakir. Dia akan merasa dirinya hina. Dia merasa dirinya daif. Dia tidak merasa dia memiliki sesuatu. Dia tidak merasa bahawa dia ini ada kedudukan. Dia merasa dia tidak ada apa-apa. Ini sifat seorang hamba Allah, seorang wali Allah Subhanahu wa taala, dan sifat ini tidak hilang. Terus bercahaya di dalam hatinya dengan cahaya zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan lagi orang yang arif itu sentiasa berkehendak kepada Allah. Berkehendak kepada Allah kerana ia melihat dirinya fakir, dia melihat dirinya lemah, dia melihat dirinya hina dalam tiap-tiap hal, dan tiada ada tetap serta yang lain daripada Allah. Dalam waktu yang sama, di dalam hatinya tidak ada yang lain, hanya Allah. Dia tidak ingin yang lain. Dia tidak ada dalam hatinya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata ulama sufi, seandainya di dalam hatinya itu ada selain daripada Allah, atas jalan keizinan Allah Subhanahu wa taala,
Seperti di dalam hatinya ada cinta kepada gurunya. Sebab tu pernah ditanya. Imam Syafi'i ditanya oleh isterinya, siapakah yang paling kamu sayang? Isteri Imam Syafi'i bertanya. Maka Imam Syafi'i mengatakan, orang yang aku sayang adalah dirimu. Kata isterinya, aku tidak menyangka engkau menjawab diri aku. Aku ingat kamu menjawab Allah yang paling kamu sayang. Kata Imam Syafi'i, aku menyayangimu kerana Allah. Kerana Allah suruh menyayangi kamu. Maka kata ulama, di dalam hati sang wali itu ada orang yang dicintai. Dia dicintai itu dengan izin Allah. Dan dia cinta itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi hakikat yang sebenar di dalam hatinya hanya ada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Bila sudah ada Allah Ta'ala, hanya Allah Ta'ala saja dalam hati, maka tidaklah dia melakukan kecuali mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidaklah dia meninggalkan kecuali sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan segala orang yang awam itu atas hatinya hijab. Orang awam, kebanyakan manusianya itu hatinya hijab. Hatinya hijab terdinding. Tiada memandang ia kepada ittiral. Tiada memandang ia kepada keberhajatan. Ataupun sangat-sangat berhajat. Melainkan tak kala datang segala asbab, tak kala datang beberapa sebab-sebab. Orang awam ini dia terhijab kepada Allah. Kenapa dia terhijab kepada Allah? Terhijab kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia ini tidak maknanya tidak menunjukkan benar-benar berhajat kepada Allah. Kalau dia menunjukkan dia benar-benar berhajat kepada Allah pun, dia itu disebabkan dengan beberapa asbab. Maknanya bila sampai ada penyakit, mari wabak, mulalah baru benar-benar berhajat, baru pakat baca Yasin contohnya. Itu pun lama sekali ajak baca Yasin. Bila sahaja Allah Ta'ala timpa ekonomi jatuh, mula ada kelang kabut, akhirnya pakat berhajat kepada Allah Ta'ala. Masa sehat, masa kesenang, lupa kepada Allah Ta'ala. Maka inilah yang dikatakan oleh orang sufi terhijab ia. Dan seandainya kita, masa kita sehat, kita tidak beribadah kepada Allah. Masa Allah memberi kita kekayaan, kita ini tak bersungguh mana dalam beribadat kepada Allah. Tapi bila bersungguh, bila berhajat kepada Allah, apabila didatangi beberapa asbab, sama ada sebab sakit, sangat-sangat berhajat kepada Allah agar menyembuhkan. Ataupun dengan sebab fakir, sangat-sangat berhajat kepada Allah agar Allah mendatangkan rezeki, memberi dia kekayaan. Ataupun ketika mana dalam keadaan inginkan satu-satu jawatan, maknanya sangat-sangat berhajat kepada Allah agar diberikan kedudukan, pangkat dan seumpamanya. Tetapi apabila Allah memberi, maka lupa dia kepada Allah, perasaan berhajat dia kepada Allah Ta'ala itu berkurangan. Inilah orang awam, inilah kita yang terhijab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kalaulah katakan, kalau ada kesungguhan, kalau ada apa-apa ujian ke, sama ada pada ahli keluarga ke, anak ke, isteri, bersungguh-sungguh beribadat pada Allah. Minta bersungguh-sungguh. Maka keberhajatan itu adalah disebab-sebabkan tertentu, dan dalam waktu yang lain tiba-tiba Allah Ta'ala bagi senang, maka tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadat. Inilah hijab. Katanya pengarang kitab kita, orang awam itu terhijab dia. Kalau dah terhijab kerana apa? Kerana tidak ada ittiral. Ittiral ni sangat-sangat berhajat. Kalau sangat-sangat berhajat pun, tunggu apabila ada beberapa asbab. Dan segala orang yang arif itu,
orang yang mengenal Allah Ta'ala itu ittiralnya, berhajat dia kepada Allah Ta'ala itu sentiasa. Maknanya sentiasa. Kerana syuhud dia. Dia kata sentiasa berhajat. Kerana syuhud, maknanya imkannya yang lazim. Kerana dia syuhud, memandang ia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dikatakan dia sentiasa berhajat kepada Allah Taala. Ini dikatakan bahawa seorang arif billah. Kerana dia tahu dah kedudukan dia ini, memang dia ni seorang hamba yang berhajat kepada Allah. Demikianlah berbezanya orang awam yang kebanyakan. Kerana dikatakan orang awam ini dengan arti kata orang yang tidak lagi mencapai tingkat makrifat. Dan dia punya kedudukan dia tidak tetap. Kadang-kadang dia rajin beribadat, kadang-kadang dia lemah beribadat. Kadang-kadang dia berhajat dia kepada Allah Ta'ala ni bersungguh-sungguh, kadang-kadang berkurangan. Kecuali bila datang sakit, musibah dan seumpamanya. Jadi dikatakan bahawa bila saja ada ujian, masa ketika itu dia akan memohon kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah Ta'ala. Tapi akhir sekali bila saja Allah Ta'ala memberi, lalu dia meninggalkan Allah. Maka inilah kebanyakan yang berlaku, maknanya berbeza dengan orang yang arif billah. Maka iaitu mubtarun, maknanya orang yang arif billah ni sangat-sangat berhajat kepada Tuhannya, yang menggunakan baginya atas, maknanya yang menggunakan baginya atas apa ni, segala nafasnya, baginya atas menjalani segala nafasnya. Jadi dikatakan dia sentiasa berhajat kepada Allah Ta'ala. Kenapa dia sentiasa berhajat? Kerana dia tahu bahawa dia tidak boleh terlepas dengan Allah. Macam kita hari ni. Kita rasa biasa saja. Kita kerana bangun pagi kita boleh bernafas. Tapi sang wali tahu setiap hembusan nafas kita, masuk turun nafas kita ini sebenarnya tak boleh lepas daripada keberhajatan dengan Allah. Seandainya Allah menahan nafas kita, maka akan matilah kita. Maka sang wali Allah, orang yang makrifat pada Allah, dia tahu bagaimana dia ini lemah, dhaif. Kerana apa? Kerana ada benda yang dia berhajat kepada Allah. Siapa yang menjalankan, mengalirkan darah dalam tubuh kita? Siapakah yang menggerakkan jantung kita? Maka orang yang mengenal Allah, dia tahu dia memang berhajat kepada Allah. Kerana Allah, kalau tanpa Allah tak bergerak jantung dia, akan baru mati. Maknanya, maka merasa dirinya itu tidak terputus dengan Allah Ta'ala. Inilah dia orang arif billah. Kita tak ada fikir dah macam tu. Kerana bangun pagi sihat tubuh badan. Maka dalam keadaan macam itu, membawa kepada terhijab kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wal-iyazubillah. Itulah jalan para wali Allah Ta'ala. Mereka sentiasa mengharapkan Allah dan merasa takut kepada Allah. Dan adalah makrifat bagi segala orang yang arif itu dengan diri mereka itu. Dan dengan barang yang atasnya daripada iftiqar kepada Tuhannya. Orang yang makrifat kepada Allah Ta'ala memandang pada dirinya. Dia tengok pada dirinya. Dia pun tengok. Semua dalam dirinya berhajat kepada Allah. Siapakah yang menggerakkan jantung kita? Allah. Siapakah yang menjadikan ginjal kita berfungsi? Allah. Siapakah yang memberi cahaya kepada kita sehingga kita dapat melihat? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia memandang kepada dirinya. Bila memandang kepada dirinya, dan dia pun tengok
setiapnya itu semua bergantung dengan Allah. Maka ketika itu datang rasa iftiqar, rasa fakir kepada Allah. Rasa tiada ada apa-apa pun. Maknanya, hanya bergantung kepada Tuhannya yang aziz, jabbar, yang maha agung lagi perkasa. Dan juga, dan dengan kadar barang yang tahqiq kepada mereka itu, maka yang demikian itu dalam diri mereka itu adalah makrifat mereka itu pada Allah. Setelah mereka tahqiq dengan sebenar-benarnya, meyakini bahawa dia benar-benar berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang agung, dan semua yang dia yang ada pada dia, gerak dia, diam dia, hanya melihat kepada Allah. Tanpa Allah dia tak boleh bergerak. Tanpa Allah dia tidak boleh, maknanya melakukan sesuatu. Setelah di dalam hatinya merasa demikian, maka itu tanda bahawa mereka itu ada makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan bahawa dia sentiasa bergantung kepada Allah dalam segala gerak kerjanya itu. Dan bergantung pada Allah itu zahir dan juga batin. Zahir dan juga batin. Maka sehinggalah dia bersatu hatinya dengan Allah Ta'ala. Hatinya sentiasa mengingati Allah Ta'ala, lebih-lebih lagi dalam melakukan ibadah kepada Allah. Maka satu contoh dikatakan, dahulu ada satu orang hamba Allah yang selalu beribadat. Maka dia rajin melakukan sembahyang. Dan sembahyang menjadi ibadat yang paling utama bagi dia. Jadi sebelum dia sampai kepada tingkat waliullah, ataupun dia sampai kepada tingkat maknanya orang yang arif billah ini, maka dikatakan bahawa dia mengalami kejadian-kejadian. Kata dia, ketika dia sembahyang, dia merasakan pada ketika dia membaca iyyaka na'budu, akan dikau kami sembah, ia merasakan bahawa dia betul-betul menyembah Allah. Dia merasakan betul-betul menyembah Allah Ta'ala. Dan merasa betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian datang seruan yang tidak diketahui siapa. Yang berkata tadi, tengah-tengah dia kata gitu ketika mana dia semayang. Ni cerita satu orang yang ingin mencapai martabat al-ma'rifah. Dia pun semayang. Ketika mana dia semayang, dia pun baca iyyaka na'budu, sungguhnya kami akan dikau kami sembah. Datang dalam hati, ya Allah, betul-betul aku sembah pada kamu. Ketika dia kata begitu, mari dalam hati dia betul-betul aku sembah, dia mendengar satu bisikan mengatakan engkau dusta. Dia mendengar satu bisikan, dia kata engkau dusta. Engkau belum lagi menyembah kerana Allah, tetapi kerana makhluk. Tetapi kerana makhluk. Bila dia dengar macam itu, lalu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal masa dia semayang tu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu, dia rasa dah. Dia mari, aku benar-benar betul-betul sembahmu ya Allah. Mari bisikan, dusta kamu sembah masih lagi kerana makhluk. Maka pada pertama kali dia sembahyang, sebab tu sampai kepada iyyaka na'budu, dia merasakan bahawa dia sudah beribadah kepada Allah Ta'ala. Tapi bila datang saja, bukan, kamu ini beribadat kerana makhluk. Kerana makhluk. Mungkin kerana isteri kamu. Maknanya. Lalulah, dia kata, kamu beribadat kerana makhluk. Kerana isteri kamu. Maka, ataupun kerana anak kamu. Katanya, dia mari. Ketika mana diceritakan orang tadi, kamu beribadat kerana isteri kamu. Lalu lepas dia sembahyang, dia ceraikan isteri dia. Ini kisah orang sufi. Kemudian dia semayang lagi, hari lain pula dia semayang. Bila dia semayang, dia pun baca, iyyaka na'budu, akan dikau kami sembah. Ketika itu dia kata,
dia rasa dalam hati, benar-benar sembah kerana Allah. Aku sembah kerana Allah. Tiba-tiba dia datang lagi satu suara lagi. Dia mendengar. Engkau dusta. Engkau sembah kerana harta kamu. Beribadat kerana harta. Sebab tu jaga-jaga. Janganlah kita semayang. Buat semayang. Lepas tu kita pun ambil gambar semayang. Lepas tu kita pun maknanya nak cari sesuatu. Tak boleh. Lalu dikatakan bahawa kamu ini sembah, kamu ini dusta. Bukan kamu sembah semata-mata kerana Allah. Tapi kamu sembah semata-mata kerana harta benda kamu. Lepas pada semayang, dia infak harta dia. Pada jalan Allah Ta'ala. Hari yang lain dia semayang lagi. Hari yang lain dia semayang lagi. Ketika mana dia semayang, dia sampai pada iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, akan dikau kami sembah. Dia mendengar satu suara. Dia merasakan dalam hati betul-betul sembah Allah. Dia dengar lagi suara. Dia dengar suara, dia kata, engkau ini dusta. Engkau ini dusta. Engkau sembah tadi, maknanya, engkau sembah tadi bukanlah Allah Ta'ala. Tapi kamu sembah kepada pakaian kamu, kata dia. Habis lepas daripada dia semayang, dia infak pula, dia hadiahkan, dia sedekah pakaian dia. Lama dia semayang lagi. Semayang lagi sampai pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia mari dalam hati. Sungguh benar-benar sembah Allah. Maka dia mendengar suara, engkau telah benar dalam melaksanakan ibadat. Engkau betul-betul telah termasuk di kalangan golongan orang yang benar-benar beribadah kepada Allah. Maknanya orang arif billah ini, dia tidak ada pergantungan. Maka diceritakan kisah ini, orang itu mencapai, nak sampai kepada peringkat makrifat tu, habis macam-macam. Ingat kepada harta, lepas mayang sedekah harta. Ingat kepada pakaian, sedekah pakaian. Sampai kerana isteri, dia cerainya isteri. Maka akhirnya mencapai makrifat kepada Allah. Dan begitulah juga ada sahabat dia semayang. Bila dia semayang saja, tiba-tiba tengah semayang datang burung melintas. Dia pun tengok burung tadi. Lepas tu burung pun hilang. Lepas semayang dia infak harta dia. Kebun dia pada jalan Allah Ta'ala. Kerana dia nak betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan satu kisah yang lain lagi. Kisah yang lain, ada satu orang hamba, dia beribadat kepada Allah. Dia semayang 20 tahun tak pernah tinggal. 20 tahun tak pernah tinggal sembahyang berjemaah dalam keadaan. 20 tahun tu datang sembahyang tu dalam keadaan berjemaah tak pernah tinggal. Tak pernah tinggal 20 tahun. Sembahyang berjemaah 5 waktu sehari semalam, daripada subuh sampai kepada isyak tak pernah tinggal. Jadi satu hari dia pergi sembahyang agak lewat. Bila pergi sembahyang agak lewat, maka dia ini kena tambah satu rakaat. Dia kena tambah satu rakaat. Bila dia kena tambah satu rakaat, masa dia duduk tayat akhir, dia mari terlintas dalam hati. Malulah aku. Aku ni tak pernah tinggal sembahyang berjemaah lewat. Tak pernah lewat. Kali ni lewat. Maka dia merasa malu. Nanti orang bagi salam, aku akan berdiri. Aku akan berdiri. Nanti orang akan tengok, orang ini lambat. Biasa tak pernah lambat. Jadi dia rasa malu. Takut orang tengok dia. Orang akan kata dia lambat. Maka selepas daripada dia salam, selepas pada orang salam, dia pun tambah satu rakaat. Ketika tambah satu rakaat, dia berdiri, maka dia merasa malu. Merasakan orang pakat tengok dia belakang, dia rasa malu. Selepas dia semayang, dia bertaubat pada Allah. Dia kata, selama ini, baru aku tahu. Aku semayang 20 tahun, semayang berjemaah, tak pernah tinggal. Rupa-rupanya aku semayang masih lagi kerana makhluk. Masih lagi kerana makhluk. Maka dalam keadaan macam itu, dia bertaubat kepada Allah. Lalu dia mengqadhakan sembahyangnya 20 tahun pula kemudian. Begitulah orang-orang sufi. Begitulah perjalanan, maknanya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita tengok lagi.
Maka dikatakan bahawa seperti yang datang di dalam khabar, dalam hadis, barang siapa mengenal akan dirinya, maka ia mengenal akan Tuhannya. Mengenal akan Tuhannya, maka kerana demikian itulah adalah orang yang arif itu tiada bercerai dengan dia ittirar, yakni tiada bercerai dengan dirinya, sangat-sangat berhajat kepada Allah. Kerana apa? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, maka dia kenal Allah. Maka dia kenal diri itu, kenal macam mana? Dia merasakan dirinya fakir kepada Allah. Dia merasakan dirinya berhajat kepada Allah. Dia kenal, dia mengetahui bahawa dirinya hamba kepada Allah Ta'ala. Maka hamba kena ikut perintah. Dan dia da'if, dia fakir, dia lemah. Maka sentiasa berhajat kepada Allah Ta'ala. Maka bagi mereka sama saja. Dalam keadaan senang, dalam keadaan payah, dalam keadaan kaya ke, miskin ke, sentiasa berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka demikianlah, itulah yang dikatakan jiwa yang besar. Jiwa yang besar. Kata ulama menyatakan bahawa setiap orang yang arif billah, orang nak mengenal Allah, yang pertama, antara jalan nak mengenal Allah, yang pertama, hendaklah dia mempelajari ilmu yang membawa dia benar di dalam ibadat kepada Allah. Ilmu yang pertama, hendaklah dia belajar ilmu yang membawa benar dia dengan Allah. Benar dia dengan Allah dalam ibadat. Maka yang dimasukkan itu yakni ilmu fiqh yang mengelokkan amal ibadah, dan yang kedua ilmu tasawuf yang menyucikan hatinya supaya dia dapat ibadat dalam keadaan ikhlas, dan yang ketiga berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka kata ulama, ciri orang yang arif billah itu mesti daripada ahli sunnah wal jamaah, yang berpegang teguh dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi yang pertama, mempelajari ilmu yang benar, membawa ilmu yang membenarkan dia ibadah kepada Allah. Yang kedua, kata ulama, jalan makrifat kepada Allah, mempunyai riadah ataupun melatih diri dalam beribadah, dalam mujahadah kepada Allah melalui guru yang musyrik dengan Allah ataupun guru yang benar-benar dengan Allah. Jadi belajar ilmu satu, belajar. Yang kedua, ada riadah, ada tabiah, ada riadah, latihan. Latihan yang dibimbing oleh seorang guru yang benar. Itu yang ketiga. Yang kedua, untuk antara jalan untuk mencapai makrifat. Jadi yang kedua, mesti ada guru dan mesti ada mujahadah. Dan yang ketiga, jalan makrifat kepada Allah Ta'ala ini, yang ketiga adalah menjaga hasil ataupun makanan yang halal. Yakni menjaga hasil dia. Memastikan dia memakan makanan yang halal. Memastikan sumber pendapatan dia, pendapatan yang halal. Untuk mencapai jalan makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu jalan yang ketiga. Jalan yang ketiga. Jalan yang keempat. Jalan yang keempat, maknanya untuk mencapai makrifat kepada Allah, hendaklah seseorang itu sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ambil jalan taubat, maknanya walaupun duduk macam mana keadaan pun sentiasa bertaubat. Walau soleh pun, walau ahli semayang pun bertaubat. Walau ahli zikir pun bertaubat. Walau ahli ilmu pun bertaubat. Kalau ditanya, ulama-ulama taubat dah. Ulama-ulama pun taubat. Ulama-ulama pun bertaubat kepada Allah. Jangan duk tengok orang
Dia ni bila nak bertaubat pada Allah? Daripada dulu begitu. Taubat-taubatlah kita kata dia. Padahal kita sendiri pun tak bertaubat kepada Allah. Maknanya. Maka ini antara jalan-jalan yang membawa kepada makrifat kepada Allah. Itu antaranya. Baik, kita tengok. Dan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, barang siapa mengenal akan dirinya, dia mengenal dirinya, yakni dia mengetahui akan keadaan dirinya itu seorang hamba. Seorang hamba kepada Allah. Maka sebenarnya mengenal ia akan Tuhan. Mengenal dia akan Tuhan, dia mengenal Allah. Artinya, barang siapa akan mengenal dirinya dengan bersifat kurang. Dia tahu bahawa dirinya kurang. Dan maka mengenal akan Tuhannya bersifat kamal, kesempurnaan. Dia kenal Allah. Allah bersifat sempurna. Dan dia mengenal Allah bahawa Allah lah yang berhak dia bergantung dengannya. Sebab itu dikatakan bahawa orang ahli makrifat itu dia tidak berduka cita, dia tidak susah. Kerana apa? Kerana dia bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi contoh kita tengok. Kalaulah kita ni dalam keadaan orang susah, dalam ramai orang miskin, tiba-tiba datang satu orang kaya yang pemurah. Orang kaya tu kata, kamu jangan bimbang, saya akan sanggung kamu, saya akan bagi kamu makan. Maka sukalah orang tadi. Kerana apa? Dia tahu dah, dia ini ada orang yang akan memberi dia, ada orang akan bagi makanan pada dia. Maka dia pun rasa tenang hati sebab ada pergantungan. Ini baru pergantungan dengan makhluk. Orang yang arif billah, dia tidak bergantung dengan makhluk. Dia hanya bergantung dengan Allah Ta'ala sahaja. Bila bergantung dengan Allah, dia tahu dia ini sifat lemah. Dan Allah Ta'ala sifat maha perkasa, kesempurnaan. Maka hatinya tenang saja dengan Allah Ta'ala. Hatinya tenang saja. Kerana apa? Kerana dia tahu itu semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan telah menceritakan oleh Al-Imam Qushayri daripada Syekh Ash-Shibli radhiyallahu anhuma bahawasanya adalah mengunjung syekhnya Hadrami. Dikatakan bahawa Syekh Ash-Shibli ini dia pernah mengunjungi gurunya Hadrami daripada orang Hadramaut Yaman pada tiap-tiap hari Jumaat. Tiap hari Jumaat dia pergi ziarah guru dia. Hari Jumaat. Dan katanya baginya pada satu hari, Hai Abu Bakar, jikalau ada melintas dalam hatimu lain daripada Allah Ta'ala, daripada Jumaat kepada Jumaat, maka jangan engkau bilangkan datang engkau akan kami. Kata gurunya. Maka bahawasanya tiada datang sesuatu daripadamu. Al-Imam Shibli pergi jumpa gurunya. Ziarah gurunya setiap minggu, setiap hari Jumaat. Lalu gurunya kata, wahai anakku, wahai Abu Bakar, katanya, atau pergelaran dia. Kalaulah kamu ini, antara kamu ziarah kepada aku setiap Jumaat itu, tetapi dalam hatimu ada selain daripada Allah Ta'ala, maka janganmu kira mu telah menziarahi aku. Maknanya, dikatakan bahawa, jangan kau bilang datang engkau akan kami. Maka bahawasanya tiada datang suatu daripada kamu. Jangan kamu ini merasa kamu telah menziarahi aku. Kalau di dalam hati kamu itu ada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihatlah seorang guru yang menjaga hatinya, hati anak muridnya. Jaga kamu, ingat kamu hanya kepada Allah Ta'ala saja. Ziarah pun kerana Allah Ta'ala. Maknanya apa? Janganlah memari ziarah pada aku, ada terlintas lain pada Allah dalam hati kamu. Aku kena pergi ziarah tuan guru aku ni, nanti tuan guru aku nanti puji aku. Aku kena pergi ziarah dengan tuan guru aku ni, nanti tuan guru aku ni muliakan aku.
aku kena ziarah tuan guru aku ni. Nanti kalau aku pergi ziarah tuan guru aku ni, nanti aku akan dapat lebih daripada anak murid yang lain. Kata tuan guru dia, mu pergi ziarah sama aku tiap hari Jumaat. Kalaulah mu dalam hatimu ni, mu ziarah aku ada selain daripada Allah, mu dikira tidak ziarah aku. Ataupun mu jangan ziarah aku. Begitu. Kerana apa? Kerana menjaga hati. Supaya hati hanya bergantung kepada Allah saja. Bergantung kepada Allah. Maka dalam hati tidak ada Allah. Kalau ada dalam hatinya Allah selain pada Allah, maknanya adalah kerana izin Allah. Seperti kasihnya kepada guru. Dia kasih kepada guru. Kita disuruh kasih pada Allah. Tetapi kita kasih pada guru. Kasih kepada guru kerana Allah. Kita kasih kepada siapa? Pemimpin. Kita kasih kepada pemimpin kerana Allah Ta'ala. Kita kasih juga kepada anak kita. Kita kasih pada anak kita kerana Allah Ta'ala. Begitu. Janganlah kita maknanya mengasihinya dalam keadaan maknanya lupa kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana tidak ada pergantungan kita, yang ada hanya pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan jikalau engkau daripada orang yang ahli makrifat, maka jadikan irtirarmu, jadikan keberhajatanmu, maknanya jadikan keberhajatanmu ataupun jadikan kamu ini benar-benar berhajat, berkekalan, kekal hati kamu tu benar-benar berhajat kepada Allah, kekal. Kekal tu bila? Bukan ketika mana masa susah, bukan ketika mana waktu tertentu, tidak. Tapi sentiasa ingat, hatta dah jadi kaya pun memang berhajat sungguh kepada Allah Ta'ala. Jangan bila dah jadi kaya macam tak berhajat dengan Allah. Jangan begitu. Lalu dikatakan, hendaklah kamu kekal dalam hati kamu berhajat kepada Allah. Dan hendaklah ada himmahmu itu menuntut Allah. Kesungguhan kamu memang mencari Allah. Allah sahaja Ta'ala. Bukan selain pada Allah. Dan ketetapanmu kepada Allah. Mintamu hanya kepada Allah Ta'ala. Dan hidupmu, hidup pun kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, maka hidupmu pada Allah Ta'ala. Firman-Nya yang maha tinggi. Wa inna ila rabbikal muntaha. Dan kepada sesungguhnya, kepada Tuhan engkaulah yang kesudahannya jua. Maknanya tidak ada lagi keutamaan. Hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berhajat kepada Allah Ta'ala siang dan malam setiap masa. Jadi kita ini terhijab sebab apa? Kita terhijab ni kadang-kadang kita berhajat pada Allah masa kita ada apa-apa hajat saja. Ya Allah ya Tuhanku. Sebab tu kalau doa sungguh, masa bila sungguh? Masa sakit sungguh. Masa bila sungguh? Masa ada ujian musibah sungguh dengan Allah. Bersungguh. Tapi bila Allah Ta'ala tarik musibah tadi, kita pun tak bersungguh mana. Ini adalah hijab. Tidak sebagaimana para wali Allah, mereka sentiasa berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala memberi faham kepada kita. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita orang yang saleh di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi insya-Allah sampai kepada matan yang lain maknanya. Jadi kita akan sambung kalau diizinkan oleh Allah Ta'ala, kita akan sambung maknanya kita akan sambung pada malam besok insya-Allah. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita. Moga-moga Allah Ta'ala mengampuni akan dosa-dosa kita. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Dan Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.